Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Nasuha binti Rosli, nombor metrik 051091. Saya daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling semester 6. InsyaAllah saya akan membentangkan mengenai tugasan ke kertas kerja pendek saya. Dan tokoh yang saya pilih adalah Al-Hujwiri. Okey, yang pertama adalah latar belakang Al-Hujwiri. Nama panjang beliau adalah Said Ali Abu Hassan bin Osman Hajwiri. Beliau dilahirkan di Ghazni, Afghanistan, dan dikatakan bahawa beliau dilahirkan pada antara tahun 371 hingga 401 Hijrah. Dan Al-Hujwiri merupakan keturunan Hazrat Imam Hassan. Jadi keseluruhan ahli keluarganya sangatlah berbudi pekerti. Sehingga kan ibu beliau mendoakan supaya dia dikurniakan seorang anak yang soleh. Tapi namun berkat doa seorang ibu, beliau bukan sahaja mendapat seorang anak yang soleh, tapi beliau juga mendapat seorang wali yang suci. Al-Hujwiri merupakan seorang pengikut ahli sunnah wal jamaah. Jadi tak heranlah jika dia dikenali sebagai ulama yang berusaha untuk mendamaikan tasawuf, fiqh dan juga teologi. Dan terdapat banyaklah kita lihat hasil-hasil karya Al-Hujwiri dalam bidang-bidang yang telah saya sebutkan tadi. Dan insyaAllah saya akan sebutkan mengenai karya-karya ini sebentar lagi. Seterusnya, kita lihat pula perjalanan, pengajaran dan pembentukan rohani Al-Hujwiri. Okey, Syed Ali Hujwiri memperolehi pendidikan ketika usianya 10 tahun lagi. Jadi setelah dia dewasa, dia telah berhijrah ke pelbagai tempat, antaranya ialah Khorasan, Turkistan, Iran, Iraq, Syria, dan beliau juga telah mendapat manfaat daripada lebih 300 cendekiawan. Menunjukkan dia memang betul-betul menuntut ilmu lah. Jadi yang sufi terakhir yang dia bertemu adalah seorang yang sarjana sufi yang tidak asing di Syria, iaitu Abul Fazal bin Hasan Kotli. Dan setelah memperolehi pendidikan dalam Al-Hujri ini, bila dia dah mendapat pendidikan dalam bidang Al-Quran, As-Sunnah dan juga mistik, gurunya meminta supaya beliau pergi ke Lahore, kerana waktu tu terdapat Hazrat Shah Hussein Zanjani di sana yang sedang sibuk untuk menyebarkan mengenai Islam. Jadi di sini adalah antara guru-guru yang telah mendidik Al-Hujwiri. Saya nyatakan sebanyak 9 orang sahaja. Yang pertama adalah Hazrat Abul Faz Muhammad Ibnu Al-Hasan Kutali. Yang kedua adalah Syekh Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Kushairi. Seterusnya Imam Abul Abbas Ahmad Ibnu Muhammad Al-Ashqani. Seterusnya Syekh Abu Said Al-Qairi, Syekh Abu Ahmad Al-Muzaffar Ibnu Ahmad Ibnu Hamdan, Abu Abbas Ahmad Ibnu Muhammad Al-Qassab, Syekh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Al-Misbah As-Saidalani, Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Dastani, dan yang terakhir adalah Syekh Abul Qasim Ibnu Ali bin Abdullah Gurgani. Jadi seperti yang saya telah nyatakan tadi, di sini adalah beberapa hasil karya yang telah diterbitkan oleh Al-Hujwiri. Yang pertama adalah yang tidak asing lagi lah, iaitu Kashful Mahjub. Yang kedua, Dewan Al-Syir, Kitab Fana wal Baqa. Yang ketiga, Israrul Qar wal Mauniyat. Yang kelima, Birraya Bihuququllah. Yang keenam, Al-Bayan Lahal Al-Ayan Bihrul Qulub. Yang ketujuh, Minhajuddin. Yang ke-8 Syarah ila Alam, dan yang terakhir Kashful Asrar. Jadi yang seterusnya kita lihat pula apakah usaha Al-Hujwiri dalam menyebarkan Islam dan apakah ucapan-ucapannya. Jadi sebelum Hazrat Ganbaj, Syekh Ismail Lahore menyebarkan kepercayaan Islam kepada orang-orang di Lahore. Tapi kepribadian yang menyebarkan mesej Islam ke seluruh benua India dari Lahore adalah tanpa keraguan Hazrat Ganj Bash. Dia menetap di Lahore di mana kini mendapat tempat rehat, dan dengan wangnya sendiri dia membeli tanah bersebelahan untuk membina masjid. Jadi di situlah dia menyebarkan akidah Islam, mengajar Al-Quran dan hadis kepada anak-anak murid dan juga pengikut-pengikutnya.
Okey, dan yang terakhir adalah mengenai kewafatan Al-Hujwiri. Jadi topik ini terdapat pelbagai perselisihan dan perbahasan, dan saya akan nyatakan beberapanya lah. Diperkatakan bahawa Al-Hujwiri ni wafat pada tahun 456 atau 464 Hijrah. Namun nampaknya Al-Hujwiri ni dia hidup sezaman dengan Abul Qasim Al-Qushairi yang wafat pada tahun 465 Hijrah. Jadi Riu ataupun Catalogue of the Persian the British Museum menyatakan bahawa Al-Hujwiri menempatkan Qushayri setempat dengan para sufi yang telah wafat sebelum Kashful Mahjub ditulis. Sebenarnya tak tepat. Sebabnya Al-Hujwiri pernah menyatakan dalam kitabnya bahawa beberapa orang yang disebut dalam bab ini sudah meninggal dunia tapi sebahagiannya masih hidup. Dan seorang tu adalah Abul Qasim Gurgani. Uh, dan seterusnya, menurut Safinatul Al-Aulia pula, menyatakan bahawa Abu Qasim Gurgani pula wafat pada tahun 450 Hijrah. Jadi kalaulah betul tarikh tu iaitu 450 Hijrah, mestilah Kashful Mahjub ni ditulis tidak lebih 15 tahun sebelum Al-Qushairi wafat kan. Jadi ada juga yang menyatakan bahawa Abul Qasim Gurgani ni wafat pada tahun 469 Hijrah. Tapi penyataan bahawa Al-Hujwiri hidup sezaman dengan Qushairi tu dapat diterima. Cumanya tak ada bukti-bukti yang kukuh yang menyatakannya. Jadi dipercayailah hasil daripada perselisihan tersebut, dipercayai bahawa Al-Hujwiri ni wafat kira-kira pada tahun 465 dan 469 Hijrah. Jadi cukup sekadar itu apa yang ingin saya kupas mengenai tokoh yang saya pilih iaitu Abu Hassan Al-Hujwiri, dan semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton. InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.